Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardin, wa maliku yaumiddin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang ciptakan kita pada malam yang mulia ni dengan kehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pohon syukurlah kepada Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh, dan kepada ahli jawatan masjid di sini, iaitu Kampung Bangunaka ni. Mudah-mudahan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membalaskan kebaikan mereka, yang mana mereka itu menjadikan masjid mereka sebagai tempat pengajian ilmu agama. Itu adalah satu tanda yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak pada kita. Telah keluar oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada hadis Muawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Sesiapa di kalangan hamba yang beriman ini, Allah Subhanahu wa taala kehendaki baik. Orang beriman ni Tuhan kehendaki baik dah, nak mari ke dunia ni. Tetapi yang khusus lagi, halusi lagi, iaitu orang yang beriman yang mau nak fahamkan hukum agama. Itu makna kata orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baik, hak pisik, hak utama, hak istimewa. Apabila kita ni ada majlis umpama ni, insya-Allah kampung kita akan diselamat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala petaka hak tu hak mula sekali. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kampung kita daripada penyakit. Yang ketiga, kalau ada sakit, ada hara-hara, kampung itu adalah cepat Allah Subhanahu wa taala nak angkat bala petaka daripada ini kampung. Sebab itulah kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi membalaskan kebaikan kepada ahli jawatan masjid di sini dan kepada saudara-saudara saudari semua yang hadir pada malam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala ni sebagai Tuhan kita tahu belaka. Akan tetapi kebanyakan manusia kita hari ni kerana jauh doa dengan kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi berasa kata iman kita tu jadi tupur sikit, kalau bahasa tempatan kita berkarat sikit, tak jelas, jadi ada selaput. Tujuan Tuhan hantar kita mari ke dunia ni kita
orang-orang hak deng ngaji generasi gugu kami seumpama Dr. Jihad alaihi rahmatullah, Ustaz Bado dan lain-lain lagi daripada guru kami, Ustaz Mustaza sendiri, kita alhamdulillah ada beberapa tokoh-tokoh ulama sunnah yang ada di tanah air kita di sini. Jadi mereka duduk tanya kepada orang Melayu tempat kita di sini ni, nak tahu kata tujuan Tuhan jadikan kita mari ke atas, mari kepada dunia ni ada tujuan yang khusus. Maka tujuan tu kalau jadi right, dengan sebab kita sendiri pun banyak dalam dunia ni benda-benda yang tarik kita jauh daripada pahaman yang betul. Dengan itu tak boleh nak lari, tak boleh kita nak beki. Pasti kita kena mengimarahkan masjid seumpama kita dak buat ni. Jadi Tuhan jadikan kita ni sebagaimana Tuhan royak dalam Quran, Tuhan kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ini malaikat supaya mereka itu mengabdikan diri mereka kepada aku. Sebelum daripada Allah Subhanahu wa taala nak jadikan kita mari di atas muka bumi ni, Tuhan hantar jin dulu mai duduk sini. Duduk di atas muka bumi kita. Dan bumi ni Allah Subhanahu wa taala jadi belum daripada Tuhan jadikan langit. Itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kalau gitu kita nak ringkasnya, Islam kita ni agama hak Tuhan kita, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ni ya ada 3 serangkai. Makna ada 3, kalau kita kecek mudah-mudah kita nak buat makan ni, kita nak letakkan kawah kita khali kita ni, pasti kita nak ada 3 tuku. Kanan kiri duk gitu supaya nak takkan benda di atas tu jadi kejap molek. Puyuk ataupun gapo apa supalah. Islam kita ni nak kepada kita yang pertama, kita kena mengasahkan Allah Subhanahu wa taala. Tu mula-mula sekali. Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran, Tuhan kata walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan aku ni, sesungguhnya aku ni tidak utuhkan nabi-nabi rasul mana-mana mari kepada kaum mana-mana pun, malaikat mari supaya manusia tu mengasahkan Allah Subhanahu wa taala. Tu mula-mula sekali. Kemudian tiap-tiap syariat ni ya ada syariat, tiap-tiap ummah, tiap-tiap nabi, tiap-tiap rasul ya ada syariat yang tertentu. Kita ni diberanak, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ini dunia lepas daripada kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ni sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi konsep yang kedua, dasar yang kedua setelah daripada kita mengasahkan Allah taala, pasti kita kena ittiba'. Apa makna ittiba'? Makna kita ni nak kenal Tuhan pun baik, nak buat ibadat pun baik, nak muamalah pun baik, nak munakahat pun baik, nak jinayah kok mana pun, cara kita nak uruskan urusan hak kita duduk di atas muka bumi ni, pasti kita kena ittiba'. Apa makna ittiba'? Ittiba' ni makna kata kita jalan belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Tuhan telah firman di dalam Al-Quran, Tuhan kata Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata olehmu ya Rasulullah, sesungguhnya kalau mung tu royak di bibir mulut mung, wahai umat aku, kata mung tu kasih kepada Tuhan, nescaya mung tu kena ikut jinjak langkah Nabi alaihi salatu wassalam. Barulah Tuhan tu kasih pada kita. Apabila Tuhan kasih pada kita, nescaya Tuhan tu apung dosa kita, kerana Tuhan tu bersifat dengan Maha Pemurah, Maha Pengampun. Itu adalah dasar kedua. Nah, kita nak kecek dengan cara kasar-kasar dulu. Kamar kita nak ambil satu dasar, kita syarah. Yang ketiga, setelah daripada kita ni mengasahkan Allah Ta'ala dan ittiba', kemudian yang ketiga at-tazkiyah. Tazkiyah ni makna bahasa Arab mana? Makna kita nak betulkan perangai akhlak kita sama ada hak Tuhan dan hak sesama makhluk bagaimana.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda dalam hadis sahih, Nabi kata innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ni diutuh mari kepada ini dunia ni supaya mari nak baikkan perangai, baikkan budi pekerti. Itu tujuan hak Nabi kita mari. Jadi manusia yang beriman tak boleh nak lari daripada tiga dasar ni. Mula-mula mengasahkan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ittiba', yang ketiga tazkiyah. Ini apa yang kata akhlak la tazkiyah ni, budi pekerti. Itu tujuan yang Allah Subhanahu wa taala hatta mari kita ke dunia ni nak daripada kita tiga perkara. Orang yang berjaya boleh tahan diri dia, dan dia itu boleh faham sungguh, boleh amal sungguh, boleh sabar dan seru sungguh pada ini dasar. Orang ni Allah Subhanahu wa taala jamin kata orang dia sebagai aulia Allah Subhanahu wa taala, sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Tuhan kasih, orang yang Tuhan nak bantu, orang yang nak gapo pun daripada Tuhan, Tuhan akan bagi. Itu maknanya kita kena tahu kata kita mari dunia ni nak jalan lagu mana. Kalau kita nak umuh, kita tak tahu kata luah mana, panjang mana, orang tak ada royak kita, walaupun kita jadi tukar umuh yang bijak setara mana, kita nak agak tak kena. Sebab orang tak ada suruh kita, tak ada royak kata nak buat di mana. Tanah tu ada lah, tanah banyak, tapi tanah orang. Kita nak pergi turun pocok akan turuh kita nak buat gitu buat gini ni, pasti kena ada suruh daripada syarak. Itulah kita tahu kata tujuan manusia lagu tu. Mu nak muda, mu nak tua, mu nak dewasa, nak jadi gapo pun, pangkat mana pun, hidup pe hakikat tu. Lepas tu hari ni kita nak mari tengok kata cara kita nak mengasahkan Allah Subhanahu wa taala ni lagu mana hak Islam tu. Cara kita nak mengasah, nak mensatukan Tuhan, nak menyatukan Tuhan ni lagu mana. Terkadang kita ni mengucap dua kalimah syahadah di mulut kita, terkadang bukan semua. Bukan makna kata semua orang dak. Terkadang kita mengucap di lidah kita tapi kita tak faham pengerti arti yang sebenar yang Allah Taala kehendak dan Rasulullah telah menyata lagu mana. Membawa kepada kita kata kita mengucap kalimah tula, akan tetapi fahame berlain. Sebab tu pecah umat Islam tu baik jadi ramai puak tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah belaka. Akan tetapi hak ni fahame pesing ahli kalam. Hak ni fahame pesing ahli hadis. Hak ni fahame pesing ahli tasawuf. Hak ni fahame pesing ahli Rafidhi Syiah. Hak ni fahame mengikut Mu'tazilah. Hak ni fahame hak baru-baru ni sekolah. Sekolah ni sekularisme ni makna kata orang yang mengasingkan hidup dunia, hidup ipan manusia daripada urusan agama. Agama sekadar duduk dalam masjid. Ha ni ada timbul tempat kita lah ni. Di Malaysia tu banyak mana dah ni. Islam orang panggil kata Islam moden. Yang kita orang Islam kita kena tahu juga. Terkadang kita duk royak gak masalah Islam, masalah tu masalah. Demo peh tak supa langsung dengan kita. Kalau kita duk luar negeri, paham mening lah. Haduk akak-akak sekarang lah ni. Ni haduk akak-akak sekarang lah ni paham sekolah ni. Mengasingkan hidup kita daripada agama. Sekadar mung tu semaya, sekadar mung tu puasa ni terkadang dia nak uai tu baik lan. Puasa ni nak uai tu baik, negara Arab nak uai tu baik. Orang Arab, bahasa Arab duduk dalam jamiah sendiri, dalam mahalai sendiri, nak uai tu baik. Kita orang tempat kita kena tahu ni, pemikiran ni yang timbul daripada Arab. Anak-anak cucu kita mengaji di sana buat klip hak itu. Hijab ni uai lama dah hijab ni. Kain pakai kain pakai orang perempuan ni, tudung orang perempuan ni uai lama dah. Hak dok diseru-serukan oleh orang Mesir lah ni hak dia dalam Azhar sendiri pun dok berlawan di antara Sufiyah dengan sekular ni, dua ni. Kedua-dua ni orang panggil kata seteru bagi ahli sunnah wal jamaah belaka, seteru bagi ahli sunnah. Puak-puak sunnah ni tak boleh nak terima. Ini apa yang kata gaponya sebab dia mau faham Islam asyhadu an la ilallah tak kena. Kita kata tak kena, dia mau kata nak marah.
Kita kata faham Islam kalimah syahadah, dua kalimah syahadah tak betul dengan kehendak kita Tuhan, tak betul dengan kehendak Rasulullah. Hingga sikit. Tapi benda hakikat tu lah. Tapi bahasa cara bercakap ni kita sebagai pendakwah hendaklah kita guna bahasa yang molek dengan mad'u kita. Orang kita nak seru. Orang nak faham sunnah ramai di kalangan orang Thailand kita ni, orang wilayah kita ni. Akan tetapi dengan sebab orang sunnah kita ni terkadang qasi. Apa mana qasi? Mana kata kasar. Guna ni jadi kata kuat dah di lidah, membawa orang tu lari daripada kita. Sedangkan orang nak masuk tepi kita piar tak tahu sunnah Nabi ya. Tapi dia mau nyebubah sunnah Nabi tukar jadi Wahabi tak Wahabi ada belakang lah. Nak faham kata kita ni nak buat lagu mana sebagai kita ni ahli sunnah, ambil sunnah Nabi buat jadi contoh tauladan. Apabila dia mau tengok kita tu, jangan kata demo tu nak lari pada kita, demo nak masuk dekat kita. Ini yang panggil satu benda yang Rusia orang sunnah kita ni kena ada. Kalau tak ada muka ni tak pergi. Nak pergi tak boleh. Masjid kita tak kaya, tak jadi sebar. Fikiran kita tak akan sebar, faham kita tak akan sebar. Sebab apa? Orang duk cemas tu tiap-tiap hari. Kita sendiri tak pandai nak proses pula. Kata bagaimana kita nak letak wang tua kita, nak letak diri kita. Bagaimana kita nak cakap, bagaimana kita nak susung. Habis. Titik belah orang tua kita, mana tok-tok guru sunnah kita belum daripada kita buat ni, akan sun pelau hilang. Jadi jauh orang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kelik mari sini dulu. Kelik kepada kata asyhadu an la ilaha illallah, kita nak fokus, nak ambil pengertian hak ni dulu. Nak faham sini dulu. Hak kita dak kata asyhadu, aku ni menyaksi alla ilaha illallah, bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar yang patut layak aku ni mengabdikan diri malaikat Allah. Makna kan? Ni terkadang kita dengar asyhadu alla ilaha illallah, dia terjemah kata tidak ada Tuhan malaikat Allah. Terkadang kita dengar kata tidak ada yang sebenar-benar ada malaikat Allah. Tengok. Cara terjemah tak sama. Apa cara terjemah tak sama? Kerana fahamnya tak serupa. Orang Sufiyah yang terjemah kata asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada perkara yang sebenar dengan cara hakikat malaikat Allah. Hak tu yang nak bawa kepada wahdatil wujud, mana kata hak ada sungguh tu Allah. Makhluk dengan Khalik di mana tu Allah. Hak tu hak hulu, hak teruk. Tetapi dengan masuk dengan cara huraian mereka, dengan cara pusingnya mereka, dengan cara huraian mereka, terkadang orang kita ni orang awam tak ada nak hembak dia. Dengan cara dia, dengan rupa cakap dengan pakaian, dengan gapo, membawa pada orang awam ni tertarik sebab dia guna lidah dia. Hak Tuhan ni ya wi belaka. Sebab Tuhan ni wi belaka kerana gapo? Kerana nak oyak kata dunia ni tempat coba. Duk dalam masjid dah sendiri tu pun terkadang tubik tak kena kita orang biasa pergi Mekah ni sesak dalam masjid. Hak ni pun je lah duk dalam Islam dah, tapi jadi tak betul lagi dengan Islam hak sebenar tu. Sesak dalam Islam kalau kita kecek dengan cara betul-betul gitu. Ni makna kata gitu. Hak terjemah kata tidak ada Tuhan malaikat Allah, tidak ada Tuhan yang menjadi malaikat Allah. Satu puak. Hak makna sebenar, tidak ada Tuhan yang patut layak yang kita ibadat kepadanya hanya jua Allah Taala. Hak tu ahli sunnah. Faham maknanya lagu mana bahasa Arab? La ilaha illallah, kalau terjemah la khaliqa illallah. Ni di sisi ahli kalam. Tidak ada Tuhan yang menjadi dengan cara hakikatnya malaikat Allah. Hak tu ahli kalam. Ahli kalam ni makna ahli yang kesal dengan falsafah Yunan, yang dia tu boleh mengajarkan hukum Islam dan mengajarkan cara beriman. Orang beriman, orang Islam makin kesal dengan dia. Dia kata boleh jadi. Apa tak boleh? Kita tak dengar ke dalam tafsir ni ada ra'yu tafsir Israiliyat. Tafsir Israiliyat mana kan? Tafsir yang keluar daripada pendapat Bani Israel yang
melukkan agama Islam apabila ia buka ngajar tafsir, masukkan ilmu-ilmu yang dalam agama dulu. Maka orang panggil kata itu panggil Israiliyat. Agama hak dulu dia ia wak mari pasal dalam agama Islam. Ulama belakang ni mari tapih semula kata ni pendapat ni tak betul dengan Islam. Hak agama dulu hak kita ni kena lagu ni. Itu sebasa. Pas nak royak pada orang taning kita nak faham lagu tu, ya Allah bukan mudah. Ulama dok bubuh dah dalam kitab ni kok mana tak kena, kok mana gitu lagi ni. Banyak buku. Sebab tu kita kena hurai kena. Kalau kita hurai tak kena, jadi kau kejak. Kejak kan apa? Kejak. Tak kena dia tu jadi kau rapat, kau kejak. Kita nak uai lagu mana? Benar berduri. Benar yang sengak duk ada. Kita nak buat gaduh-gaduh, benar yang boleh kepek kita. Jangan buat gaduh dengan tangan. Seporang umpama kata kita nak pegang petai batu dengan tangan kita tu, gerak kayak gitu. Bukan dia, ni kepek dia gak. Maka tak habis. Nak pegang ular, nak pegang berapa nama kategori lah. Ya kena ada cara dia. Kita ni orang tempat teh kita ni, kalau orang tua dulu buat tikar dengan daun kuih ni, nak pegang daun kuih, pegang tak pandang, luka habis tangan. Ya lagu tu dah. Masalah nak royak hukum nak wik, kita tahu dah kata benda ni tak kena. Akan tetapi kita nak wik tinggal. Tu nak buat lagu mana? Go tu nak wik tinggal. Bukan nak wik kita sedak di mulut. Tapi boleh kira kita nak royak nak wik sedak di mulut supaya apa? Supaya nak wik sedak kita. Orang tak nak tinggal. Sebab tu kita kena pergi dengan apa nama? Halusi. Kalau tak halusi, ya tak terbaik benda. Sebab hati manusia kita ni, ia berhajat kepada benda apa? Berhajat kepada benda yang lemah lembut. Sebab itulah Nabi SAW yawi ni cara mikir yang pertama, dasar dia yang bina tadi tu gagah kukuh. Dia tak gonyer. Hingga dia meminta kata, "Hey Muhammad, aku nak buat janji dengan mu kata setahun mu sembah berhala, setahun aku sembah Tuhan mu dengan cara bulat." Nabi tak terima. Turun kuliah ayuhal kafirun je lah tu. Makna kata dasar yo rakkan hak Nabi tani kepada sahabat. Oh tak berdegih. Kerah dok gitu. Akan tetapi bab muamalah Nabi ni, cara bergaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, oh bukan mudah. Makna kata contoh situ tu kita nak tiru benar-benar. Apa nak tiru mana? Kena ngaji sirah. Pasirah pun alhamdulillah sekarang lah ni baru-baru orang kita dok cetuh-cetuh naik. Baru-baru dok mengajar, baru-baru dok sebar, baru-baru dok seru. Itu makna kata sirah ni tak boleh nak tinggal. Kita terkadang madah sirah, pedah gapo ngaji perawaksa, tak ada pedah gapo. Lah bukan lagu tu. Sirah ni lah tempat yang kita nak tengok perlaksanaan Nabi ni lagu mana. Hingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Ibnu Qayyim ni ya dengan Ibnu Katsir ni dan Imam Zahabi, semua ni anak murid Ibnu Taimiyah belaka. Ibnu Taimiyah ni orang tempat teh kita takut. Sebab apa? Sebab kena usik. Dia ni tidak ada ulama dalam pak mazhab yang ada semasa dia malaikat aku dengan ilmu dia. Tetapi keistimewaan dia ni dia tak ikut orang jahil. Situ ya. Dia nak royak benda hak betul. Lepas tu dia ni tidak ada jawab teh kuasa di tangan dalam arti kata kerajaan tak ada duk dengan dia. Sebab itulah dia kena dipenjara. Ada pun ulama-ulama lain, supaya hak lain-lain tu nanti kita akan sebutlah. Ya bukan lagu tu. Tapi nak ringkasnya, Imam Ibnu Qayyim, Syamsuddin Ibnu Qayyim ni dia ni keluar daripada negeri Damaskus menujukan kepada Baitullahil Haram. Tengah-tengah dia ada musafir tu, dia tulis kitab nama Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad ni kitab yang tulis mari nak royak kata perlaksanaan ibadat Nabi lagu mana, muamalah Nabi lagu mana. Dia wari hukum keluar daripada sirah Nabi. Oh tak ada kitab Nah, orang ngaji ni, amba sendiri dan lain-lain pada tokoh-tokoh ulama-ulama kita ni, kita telah belajar daripada mereka. Kena lepaslah kitab tu. Kena tengok, kena baca atas guru, kena mengaji, kena talaki. Ya tulis ni Ibnu Qayyim ni kalau tak cetak ke sekarang ni jilid. Amba ada kitab tu. Banyak tabak lah dia tulis ni jilid semua.
Tulis ni tubik daripada otak dia. Masa mana? Masa yang musafir nak pergi ke Makkahul Mukarramah. Bila-bila duk jalan tu bawa kalai, bawa bok, bawa kit, hanya tulis bila-bila. Siapa kak boleh jadi kita rojok ke sebagai ang-ing kalau bahasa sihat, rojok ke kepada umat Islam belakang sampai hari ini. Kita tu keistimewaan dia, dia nak royak kata perlaksanaan Nabi ni lagu mana dia nak main dengan manusia nak orang tu tinggal benda yang tak kena dengan hukum Tuhan. Ning kita sebagai umat Islam di sini, kita orang tua kena ada dalam satu umur kita ni, satu keluarga kita ni, entak ni mana palit tubik anak cucu kita jadi ulama. Apa kena jadi ulama? Ulama ni bukan orang tak ada semasa. Ulama ni mana orang makan saka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ni palit tubik mari sebagai ulama warasatul anbiya yang duduk di atas bantasan sunnah, ada 10 orang, tak nanti ramai. Kalau tubik pada keluarga kita seorang dan hak lain lagi, nescaya hidup umat Islam tani ni berubah. Daripada lama ni jadi balik gitu. Tukar. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak pergi. Kalau nak ambil politik, mari nak mari nak ukap hidup manusia. Kalaulah manusia tu tak faham agama, ya balah pula. Pasal umpama kita tengok hari ni politik lagu mana jadi. Jelah. Kalau kita ambil cara nak main nega apa-apa, ya pasti kita kena pergi beki di mana? Di hati seseorang manusia. Hati tu kita nak tahu ya lagu mana, nak berobat ya lagu mana. Pasti kena pergi dengan wahyu. Apabila wahyu ni masuk duduk dalam hati seorang tu, ia akan jadi sebagaimana hak Tuhan nak dan Rasul nak, menjadi tubik daripada dasar tadi, bawanya manusia dan umat manusia ni kemukakan kepada alam dunia. Sebab kita tengok tempat kita ni berapa puluh generasi, tetapi Tuhan pilih ulama kita boleh buka mahalai, buka jamiah. Sebab apa? Sebab wahyu masuk kontrol dalam hati. Apabila ia masuk dalam hati, ia kontrol, ia akad kemajuan. Kalau tidak ada sini, tak usah kecek, tak boleh nak buat. Jadi kita nak kembali kelik kepada sunnah Nabi SAW tu, cara muamalat kita. Cuba kita tengok muamalat Nabi. Nabi ni dia tak aku nah benda tak kena. Benda tak kena, Nabi tak aku. Sebab apa? Sebab Nabi ni kewajipan dia menyampai. At-takhir an waqtil hajah ni tak boleh. Makna kata dia ni nak melamak-lamakkan daripada menyata dan menghurai dan beri keterangan pada masa yang darurah, masa berhajat, tak boleh. Nabi kata nak senyap tak boleh. Sebab itulah ikrar, akuan Nabi itu adalah sunnah. Sunnah Nabi ni ada qauli, ada fi'li, ada takriri akuan Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi nak tengok Nabi ni alaihi salatu wassalam, dia tak aku benda salah. Tetapi cuba kita tengok tahun pembukaan Makkahul Mukarramah, Nabi ni mari Mekah. Nabi ni duduk Mekah 13 tahun sebagaimana kita tahu. Nabi hijrah kepada negeri Madinah ni. Nah, duduk sana tu 8 tahun. Lepas daripada 8 tahun Nabi mari Fathil Makkah. Mari buka Mekah ni, Nabi duduk gini dengan Aisyah. Duduk belato gini dengan Aisyah. Lalu dia beradakkan mata dia kepada Kaabah Al-Musharrafah. Dia kata, ya cuek Aisyah kata, ya Aisyah, kalulah puak hak beriman dengan aku ni masuk Islam lama, nascaya aku butuhkan Kaabah dan aku akan bina di atas makam ataupun atas qawaid hak Nabi Ibrahim letak. Akan tetapi aku dok bimbang hati-hati orang hak masuk Islam pengikut hak aku baru ni, aku beladuk situlah, dia tetap situ. Sebab tu kita pergi Mekah tu, ni orang panggil bahasa Jawi kita atas makam Ismail tu, Nabi Ismail tu duduk tepi tu. Itu kait kawasan Kaabah lagi tu. Kalau kita masuk pergi kat tu tak boleh lah nak tawaf. Ni kait Kaabah lagi tu. Nak ayat kata Nabi kita ni ia tepat dia turunkan cara muamalat dia dengan umat ada.
Pak kita sebagai orang sunnah ni tepat hak kita nak buat lagu mana, cara cakap nak tarikkan mereka tu supaya dia demo tu fahamkan sunnah Nabi ni lagu mana. Situ tepat hak kita cut. Hak tu kita jadi tak jelas. Situ makna kata kita adalah kekurangan. Nak kita faham. Jadi kita klik pada maudhu asli kita. Maknanya di sisi ahli kalam, la ilaha illallah ay la khaliqa illallah. Tidak ada Tuhan yang menjadi, yang mengada dengan cara sebenar-benar malaikat Allah. Pak kalau kita terjemuh dengan sekaligus ni kalau kita dengar dengan sekaligus, nampaknya nak kena tak? Nampak kena tak? Tidak ada Tuhan yang menjadi dengan sebenar-benar daripada tak ada kepada ada malaikat Allah. Kena kata kena? Kena. Akan tetapi maksud hak Nabi wa'ri tu noh hatu kedak. Hatu tepat kita nak cakap. Maksud hak Nabi wa'ri bukan situ. Sebab kafir Quraisy musyrikun ini mereka ini iktikad dengan cara jazal kata langit bumi dan diri dia tu pia yang menjadi. Allah Subhanahu wa taala wala in sa'altum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kita tanya dia, semua ahli tafsir bila istisna dengan tidak ada kecuali, semua ahli tafsir, marilah tafsir semenjak dulu hingga sekarang royak gitu belaka. Royak lagu mana? Kata orang musyrikun mengaku kata Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit dan bumi dan menjadikan diri dia. Tak ada. Qaulan wahidan Arab kata. Makna kata tak ada perselisihan, tidak dipertikai, tidak boleh kita nak katkan, tak ada. Orang mari nak katkan, orang ni mukhalafatul ijma'. Menyalah jalan ni ahli ijma' di kalangan orang Islam kita. Jadi musyrikun bukan yang engkar kata Tuhan tu ada, tak. Tapi yang engkar kata kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ni nak mengajakkan manusia ni suh ibadat pada Tuhan hanya jua. Lain daripada tu tak boleh. Dan nak royak kata mati hidup kelik. Seorang peraden ni, dua buku ni musyrikun tak terima daripada Nabi. Hak lain dia terima boleh belaka. Lalu orang yang terjemuh la ilaha illallah dengan makna la khaliqa illallah, tidak ada Tuhan yang menjadi yang mengada dengan sebenar malaikat Allah, orang panggil wi makna tak sempurna. Apabila wi makna tak sempurna, gapo hak timur? Timur cuba kita tengok. Orang wak khenat orang ni hukum dalam agama kita ni gapo? Haram. Perbuatan tu orang panggil perbuatan yang mengutuhkan Allah Taala, yang buat syirik. Tetapi orang hak terjemuh la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, dia tak nampak kata muga ni syirik. Dia tak nampak kata muga ni Tuhan tu tegah, dia tak nampak. Sebab tu kampung yang kurang orang faham sunnah, terkadang masuk dalam ketik, dalam wat, pergi carinya alat untuk nak buat khenatkan orang. Ni dia pergi cari. Sebab dia pegang kata kita pergi cari tok ca, cari gapo pun salah gaponya. Kita tak ada etika tok ca tu menjadikan kita, tak ada salah. Ni tepat. Hak yang jadi punuh masyarakat, punuh agama, punuhnya fahami. Ni tepat terjemuh tadi tu. Ini tepat yang jadi kesal tubik kepada umat masyarakat daripada ia faham kalimah la ilallah tak kena. Ni bukan tak penting sini ni. Pak orang apabila awak kena orang, kalau kita jual buka kedai berapa nama, jadi susah payah berapa. Jadi sebab sihir-sihir ni ada sungguh. Sihir-sihir ni berkesan sungguh sebab Tuhan izin kepada dia. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idznillah. Katanya para ahli tafsir illa bi ilmillah. Malaikat dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tu jadi. Kalau wak kena orang, Nabi kata dalam hadis yang sahih, terkadang orang wak kena orang tadi itu sihir itu menyebabkan orang itu jadi mati. Mati sungguh. Sakit dalam perut, gi X-ray, gi situ, gi sini. Tubik jadi tak ada natijah. Tak ada sakit gapo tapi natijah kita dok sakit. Macam lah. Lepas tu mari kita dengar tok-tok guru kita, tempat kita
Kata X-ray dengan menengok ni, menengoklah kandu duang dup nama ni buat sama pula. Sebab apa? Ha ni daripada tarikh la ilaha illallah dia tak serupa. Tak serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam no. Ha tu. Sebab tu kesan ni penting ni kalau kita faham tak kena sini. Membawa kepada umat Islam jadi mundur. Jadi lalang. Tak boleh nak pergi. Depan tak boleh nak pergi. Sebab apa? Faham tak kena. Faham ni penting lah. Bukan tak penting. Sebab itulah ulama-ulama semua pakat berdoa dengan doa apa? Allahumma ya mufahhim Sulaiman fahimni. Ya Allah ya Tuhan aku fahamlah sebagaimana memfahamkan kepada Nabi Sulaiman. Kalimah faham ni kuam kau cai ni benar kita nak reti wi tahu kena sungguh ni. Bukan tak penting. Kita ramai kata hai, penting gapo faham dah nak faham lagu mana tak ada salah jadi gano buat kita orang Islam belaka. Ada. Bukan. Kena faham we kena. Kalau faham tak kena membawa kesan tu baik daripada amalan ibadat tu tak kena. Ha tu dia. Lepas tu orang hak pesen kata pergi terjemah la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Ya pergi di kubur, ya sembelih di kubur, ya menazar kepada kubur. Ya percaya kepada hantu, ya percaya kepada jin. Ha apa? Kerana ia tak ada etika atau benda tu adalah perkara yang bawa pada syirik. Tak. Puja hantu, puja penama ha jadi kananya. Kita tak ada etika kata hantu, jin, penama ni jadi menjadikan kita. Tak. Ha ni. Tepah ayah hujah mari. Sedangkan cuba kita tengok di dalam pentafsiran hak dia, kita tahu kata ya faham la ilallah dengan makna la khaliqa illallah. Ni jarang orang Islam kita ni nak faham benda ni betul sungguh. Supaya nak jadikan diri dia tu nak jadi betul, dia kena faham tu betul dulu. Sebagaimana hadis Nabi kata tadi kita telah baca dengar adalah mayuridillahu bihi khairan yufaqih ayufahim. Nak faham ke benda betul. Satu. Yang kedua, ada orang terjemah la ilaha illallah dengan makna la maujudun illallah. Tidak ada Tuhan yang ada dengan cara sebenarnya malaikat Allah. Hak tadi menjadi, hak ni ada. La ilaha illallah ay la maujudun illallah. Tidak ada benar ada dengan cara sebenar malaikat Allah. Warning ni lagu mana pula? Warning ni nak bawakan manusia jauh daripada syariat Nabi. Kalaulah terkadang kita dengar tempat kita panggil ada gapo orang tua kita tahulah fak kopok tu kan. Maaf kita sebut dah. Orang panggil fak bahaiyah tu. Ia tak semaya, ia tak puasa, ia tak zakat, ia kira kata syariat, hadis syariat mari ni benda bawah belaka. Apabila ia sampai darajat martabat dia, ia dengan Tuhan tu benda tula. Bahaya faham ni. Di bakak dok ada, di partai kita dok ada. Tapi dengan sebab kita awak tak ada pada mana, ia dok serai kita tiap-tiap hari, dok masuk dia telinga anak cucu kita tiap hari, membawa pada kata kita ni serai dengan tak terkhabar. Terjemah kata tidak ada Tuhan malaikat Allah. Lepas tu lah ada orang kata hakikat kita ni bukan ada pada hakikat. Kita ni tak ada kali hak ada sungguhnya Tuhan. Ha tu dia. Sedangkan ya kecek lagu tu orang awam tak ada nak kira. Apabila ya syarah mari ke seumpama air bah tu air bukit tu mari dah. Mari gapo tak dah depan dia sodak ke habis. Tapi faham kita nak faham lagu mana we kena kata hak ya syarah tidak ada benar ada sungguh tu pada hakikat iaitu Tuhan ni lagu mana gini nak we faham semua. Tuhan kita ni ada sungguh dah ada sungguh ada Tuhan ni ada bukan dalam kira-kira ada kalau bahasa orang mengaji panggil maujudun fil kharij ada luar daripada makhluk. Makna kata Tuhan ni bukan makhluk. Kita kejap dah tu. Tuhan suku, makhluk suku. Baik. Makna kata Tuhan kita ni ada, ya ada. Tapi ada dia batin, kekal. Lepas tu kita ni ada ke tak ada? Kita ni ada juga. Apa boleh kata kita ni ada? Sebab pihak hendak nak kita mari sini.
Allah Subhanahu wa taala kanak nawi kita mari sini. Kalau gitu tiap-tiap perkara yang Tuhan kanak pastilah benda tu berlaku. Kalau lah benda tu tak berlaku, menunjuk kata Tuhan tu lemah. Apabila Tuhan tu lemah, tak patut, tak layak jadi Tuhan. No ayat kata kesimpulan kata kita ni ada kata ada. Ada, tapi ada lagu mana? Ada present tak kekal. Ada present tak kekal mana? Dunia ni. Apa bila pergi pada alam akhirat? Abadan abada khalidina fiha, kekal dalam syurga kekal, tapi kekal biizni rabbihim, dengan kehendak Tuhan. Bukan kekal zatiyah dak, bukan. Sebab tu cara ke dok syarah peserta tasawuf pelik-pelik tadi tu, tidak ada Tuhan hak sebenar, malaikat Tuhan ya, tidak ada benda hak sebenar, tidak ada perkara yang ada hak sebenar malaikat Tuhan. Kena faham molek. Kadang kita ni orang ngaji agama tak ada duk ngaji mana. Islam lah semaya berajin. Tapi faham tak kena. Gi kok lain. Apabila gi kok lain tu jadi salah. Salah pak tu gelecah gi kok lain lalu. Lepas tu hak kita ni, hak ahli sunnah ni faham lagu mana? Hak kita ni kat ahli sunnah wal jamaah ni, orang sunnah ni faham kalimah la ilaha illallah tu faham lagu mana? Hak pihak kena iaitu la ilaha illallah ay la ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan, mengibadatkan diri kita malaikat dia. Tu hak kena. Hak lain pada ning tak kena. Mana dalil kata ning kena? Tengok. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata qulu la ilaha illallah tuflihun, kata oleh wahai Quraisy akan kalimah la ilaha illallah nascaya puakmu ni selamat. Quraisy kata apa? Quraisy tu kata gano? Quraisy kata ataja'al alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Mu nak jadikan Tuhan yang sebenar tu yang patut layak hanya jua Allah Subhanahu wa taala, pelik sangat Muhammad muwari agama. Tapi apabila orang tanya dia man khalaqakum, dia yang menjadi kamu, la yaqulunna Allah, nasaya Allah Taala, jawab tak Allah. Ning no ayat kata mereka itu ngaku kata Tuhan jadikan dia jadi langit bumi, jadikan apa nama segala-gala. Akan tetapi apabila Nabi seru supaya dia tu mengabdikan diri dia hal keadaan tunggal, dia tak sih. Itu makna kata la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri dengan cara sebenarnya malaikat Allah. Sebab tu, gapo mana ibadat? Ibadat hak kita dak sebut, oh kita kena duduk dunia ni kena buat ibadat. Kalau tak buat ibadat kita tak sah duduk dunia. Gapo mana ibadah? Al-ibadah kama qala al-Imam Taqiyuddin, dia kata ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min qaulin wa fi'lin, apa nama? Ismun jami', satu nama yang merangkungi, yang sempurna di dalam panggilan tu gapo? Daripada perkara yang Tuhan itu kasih. Pak kita nak tahu mana lagu mana kata Tuhan kasih pada muka ni, Tuhan tak kenal pada muka ni, kita tahu mana lagu mana? Ukuran kita sebagai kita ni orang awam, kita ni orang rajin buat ibadat, tapi nak faham kena. Kita nak tahu lagu mana tu? Hak ni Tuhan kasih, hak ni Tuhan tak kasih. Ukuran kita, bantatan kita ni duk mana? Bantatan kita, ukuran kita duk di Tuhan suruh dak benda tu. Tuhan royak ke dak? Tuhan suruh dak dalam Quran, nak suruh dak di atas lidah Nabi, iaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Tuhan suruh benda tu cek kata perkara yang Tuhan redha. Mudah ya. Tuhan kita semaya apa? Kerana Tuhan kata aqimus solah. Kita zakat apa? Kerana Tuhan kata wa atuz zakah. Kita haji apa? Kerana Tuhan kata wa atimmul hajja wa umrah lillah. Suruh kita buat haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Mana kata perkara tu Tuhan redha. Tuhan kasih tu. Sebab tu Ibnu Taimiyah kata ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Tiap-tiap perkara yang Tuhan itu redha dan kasih. Lepas tu nak tanya, dalam Quran ni Tuhan redha tak?
Rengkok hak kita duk buat kata hak ni molek hak ni molek. Tak. Tapi golek ke orang berhujah kata, jadi kana benda ni molek Nabi tak ada larang. Dalil larang tak ada. Kita orang sunnah kena waktu berkacuk dengan hal tu. Sudah, Nabi tak ada larang, jadi kana kita nak kerja. Tu hujah mereka. Pas kita sebagai orang sunnah ni tak usah jawab ke demo lagi Kalau jawab demo takut nak jadi buku dengan demo, jawab ke diri. Apabila kita jelas dah di dalam diri kita, tu makna kata ku anfusakum wa ahlikum tu belakang pada tu nar. Jaga diri dulu, faham kena dulu. Cara logik akal ni hak kita akan kecek masalah al-ittiba' ni, kita masuk sini sikit Makna kata asal dalam masalah kita ni, ibadat ni asal dalam masalah ni. Kenapa kita mengucap Nabi kita sebagai Rasul? Buat apa? Nak tanya, orang tanya kita orang kata jangan buat kerja lah benda hak Nabi tak kerja. Benda hak Nabi tak kerja ni Tuhan tak reda, Tuhan tak kena, jangan buat gitu. Jadi kan Nabi tak ada lagi kata. Tu hujah. Pak kita terkadang apabila dia mau hujah lagu tu kelok Pak kita sendiri pun kurang faham juga. Baik. Jadi kita tu nak kembali nak faham semula. Tu nak faham semula. Gua nak tengok. Kita mengucap kata Nabi SAW tu sebagai rasul apa? Hikmah apa kita mengucap asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah apa? Limaza tamai? Apa? Kerana wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Dan tidaklah diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat supaya kita itu taat kepada dia dengan izinan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengucap dua kalimah syahadah kerana sebab kita nak ikut dia. Apabila kata kita nak ikut dia, cuba kita kira dengan akal kita nak ikut orang ni kita boleh pandai-pandai dah hal tu. Kita jadikan kita tahan ning minta Allah pohon kepada Allah Subhanahu taala akak bala petaka daripada kita ni cepat-cepatlah boleh kita pergi umrah pergi haji pula. Kita nak pergi haji, kita nak pergi umrah. Kita tak pandai bahasa Arab, tak pandai nak buat pasport, tak pandai nak buat visa, tak pandai ada duit, tapi tak pandai. Kita tak nak pergi cari tok seh. Tok seh ni mana kan? Orang yang nak bawa kita pergi ke Mekah. Lepas tu apabila orang nak bawa kita pergi ke Mekah, kita calon diri kita, semak diri kita nak wiya tu tolong bawa kita pergi Mekah. Kita boleh dah nak pandai-pandai haji. Kita nak pergi buat sendiri pasport, kita nak pergi buat sendiri visa, kita nak pergi naik kereta, kita nak sewa rumah sendiri belaka. Kalau gitu mung tak kena ada upah tak sah lagu tu, mungkin sendiri cara mung. Tapi Islam bukanlah tu. Islam ni mari nak Tuhan hantar agama mari supaya bab yang contoh taala dia tu dah ada, iaitu dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita ayat jadi kan dia mana dalil lagi? Ibu Nabi tu yang lari dah tu. Ibu Nabi tu mana diri Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sebagai tegah dah. Jangan pandai-pandai dah depan pada Nabi dah. Jangan pandai-pandai hak urusan ibadat, hak urusan pegangan, urusan muamalah, urusan munakan hak urusan jinat. Jangan pandai-pandai nah, mu nak tengok duduk belakang nah. Tu makna gitu. Patu hak kita tak boleh nak pandai-pandai urusan agama ni. Ada dalil lagi, ada dalil pada Quran, ada. Tak ada apa. Tapi dengan cara logik akal tu kita hujah kata Nabi tu sebagai ibu hak lari. Kalau gitu kita tak payah nak mengucap kata ya tu Rasulullah. Ada seorang ustaz Azhar. Ustaz bukan Azhar Malaysia ni lah kita bukan duk kecik hadiah. Mana ustaz duk mengajar di dalam Jamiah Azhar. Dalam universiti, dalam Mahalai Al-Azhar. Sebut nama apa tak apa orang ni supaya boleh jaga. Nama Taqiyuddin Hilali. Ya ni seorang yang mengajar fiqh muqaranah.
Fiqh muqaranah ni makna kata, kalau bahasa siap panggil nitisat, ceng priap tiap. Makna fiqh cara kita nak tilik kepada beberapa mazhab dan kita buat tubik pendapat hak kuat sekali untuk kita nak buat amal. Sebagai orang sunnah kita yang ngajilah tu. Dia tak ada terhenti di atas mazhab yang tertentu, tapi aliran mazhab tu dia bukan tak keluar tubik pada mazhab, dia duduk dalam tu juga. Tetapi dia nak kita asuk mazhabi yutid kata, walaupun mukhalafah dalil pun dia pakai juga, dia bukan orang sunnah kita bukanlah lagu tu. Tapi bukan mana orang sunnah kita menetai ke sampai ulama menetai pada mazhab bagaimana demo duk bubuh tu, bukanlah tu. Dia ni Sa'duddin, kita bukan nama Taqiyuddin. Sa'duddin Hilali ni, dia dalam otak dia ni, dia nak jadi diri dia ni Syekhul Azhar. Dalam sama-sama dia tu pada bubuk tamneng, bubuk pangkat lah kita kerja mudah-mudah. Tetapi pahame dia ni pahame lagu mana? Pahame dia nak oyak kata dia nak belakan orang bukan Islam ni. Nak oyak kata orang tu boleh jadi orang Islam walaupun tak mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu nak royak kata orang Nasara ni bukan orang beriman, boleh gok hari ni. Masuk penjara nah kalau kita ngajar kata orang Nasara tu bukan orang beriman, gok. Ia ni nak jaga hati orang Nasara. Ni pika kita duk ban ni, dia tahu ban luar ni. Lampung dalam pada luar jangan bosai orang Nasara. Orang Nasara ada apa orang? Dalam kampung kita tak ada dua orang. Sute keluarganya tu. Hak lain Islam belaka. Tapi dia nak bela orang Nasara. Nak ayat orang Nasara ni boleh masuk juga syurga sebab situ. Ustaz dalam Jamiah Azhar. Bukan mana tak Azhar ni. Oh, orang Azhar ni itu banyak jenis. Dia banyak jenis. Nah, orang Azhar dengar laisut kita pun susah marahlah. Kita kecek hak sungguh. Nah, ada hak Sunni, ada hak pesing kata apa nama sekolah, ada hak pesing kata kuburi, ada banyak jenis. Bukan sejenis. Tetapi kita tak ada nak situ. Dok nak dikata adakah orang tak mengucap tak mengucap kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu sebagai orang Islam? Tak boleh hadis. Dia tak akan boleh masuk syurga orang tak guna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh. Lepas tu sebab tu kita ni apabila mengucap dua kalimah syahadah kita koci diri kita tak. Masalah pegangnya, masalah ibadat, masalah apa-apa kita nak gerak tak boleh nah. Malaikat tengok tuai kita nak gerak lagu mana. Sebagai huwa kabuan, kepala robok kita. Lepas tu nak tanya kata, apa hari-hari tak ada. Diri Nabi tu yang lari dah. Cerak-cerak dah situ. Tak padai banyak tu, tak padai. Kalau kecek dengan orang pesing kata pandam muta, pandam mulah ni tak ada. Nak ayat Quran betul-betul. Tak apa, nak ayat Quran, nak ayat Quran. Ayat Quran tu dia kata ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hei orang yang beriman, jangan kamu pandai-pandai urusan duduk depan pada Allah Taala dan Rasul. Sudah. Jawab. Nak kecek pada alih. Kita tengoklah tafsir mana-mana, tak boleh kita mendahului Rasul. Sebab itulah Nabi royak tu kena dah lah tiap-tiap rengkok tu tak betul jalan. Kita kata ada rengkok hak molek. Ada mau berhujah dengan perkataan Imam Syafi'i ke apa? Bab lainlah insya-Allah kita akan kupas mula insya-Allah. Nak ayat kata gapo? Nak ayat kata pasti kita kena tengok akan Nabi SAW nak. Orang Quraisy nak ayat gitu. Ataj'al alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Pelik sangat ni Muhammad wari agama penama lagu ni. Aku tak boleh nak terima ni lagu ni. Tuhan so kok mana kita duk ibadat lama dah Tuhan 360 ekor duk sekeliling Kaabah. Hak tokoh hak besar sekali iaitu Allah Subhanahu wa taala. Hak tu tok nenek kita hajar lagu tu belaka. Mung ni mai kok mana ni duk hajar kata so ibadat ke Tuhan satu. Ni nak ayat kata apa nama la ilaha illallah bermakna la ma'budu bihaqqin illallah. Tu makna hak kena. Lain daripada ni nak kata kena sangat tu tak jelas kata. Tak serupa maksud hak Allah Taala dan Rasul syarah mari, hurai mari. Setelah daripada kita kena molek dah, reti molek dah, nak sembelih tak sembelih lain daripada Allah.
Dia tak gila mana. Dia koci habis kaki tangan dia. Nak sembelih kerana Allah. Nak menazar kerana Allah. Nak tawakal di atas Allah. Nak berdoa, doa kepada Allah. Ha tu. Dia tak pergi hal lain. Kalau tak ada situ, nya nampak busu mana pun, haya ambil tabarruknya begitu, jumpa toko batu mana pun jadi. Ada orang Islam kita, orang tani kita ni, dia nak pergi ke Mekah. Lepas tu anak cucu dia duduk Mesir. Lepas tu dia masuk Mesir sultan. Masuk Mesir ni dia anak cucu dia duduk tekak yang kelima tu lah, makna kata orang sana tu tahu belaka tekak tertinggi tu dia duduk gitu. Dia turun mai kat bawah. Pas kita pun duk kecek sudah tu kita turun tengoklah kata datuk ni nak pergi ke mana, tua dah kata, umur banyak dah lah, meninggal dah. Duk mari tengok anak batu. Pas kita tanya, buat apa ayah duk tengok anak batu kenapa? Dok kata anak batu sini dengar kata bekas Nabi Musa tu dia jejak dulu kita nak ambil berkat dia kata. Kerana apa? Kerana longas itu tak faham sahabat tani. Tak boleh nampak usuh anak puja, tak boleh nampak tepat pelik-pelik sikit, cicak tegar tak cicak tegar. Jadi habis. Sebab apa? Sebab dia faham tak kena. Nak murah ke dia pun tak boleh, kita sedia orang faham kena ni tak pandai nak royak pula ke dia. Jadi banyak kahgo. Sebab tu kita nak capur tangan semula. Setelah daripada kita reti molek dah haning, cara kita nak semaya be, cara kita nak puasa, cara kita nak zakat, cara kita nak haji, cara nak baca Quran, cara nak berzikir, cara nak doa. Tak boleh lagi. Kena tengok Nabi buat aguan. Ha ni hak bosan. Lepas tu apabila kita nak demo kata nak turut lagu mana Nabi kita ke korong yang ni kat korong ke-15-an. Tak ada nak tengok lagu mana nak. La ilaha illallah. Hak dok royak kata sunnah Nabi tu piye dok royak. Daripada kalangan ulama-ulama ambil ilmu itulah. Kita pakai kerak tengah. Supaya kita dok baca dalam hadis itulah an Abi Hurairah. Belum ada Abu Hurairah tu apa orang? Bukan seorang. Dak berubah pada orang sunnah atau puak ni tak pakai ulama pakai Nabi kita ni pakai dok dengan Nabi. Tu dia tak faham. Dak bukan lagu tu. Kita ni faham ambil daripada ulama ahli sunnah ni lah. Ada royak atas Nabi buat gini. Tu. Kasih ke Nabi tak saya turut Nabi. Ni pelik ke bahasa. Siapa bulan Rabiul Awal contohnya pakai berdikir buat dia apa tanda kata kasih pabuh orang tak buat tu tak kasih ke Nabi. Tapi tepat hak ikut sinar mata. Nak turut lagu mana Nabi tak pandai dengan kita. Nak baca lagu mana supaya Nabi jadi buku. Ni masalah. Ni orang tempat tel kita. Jadi nakal. Kita kasih tak saya turut. Kalau orang duduk dalam keluarga, abang saya kasih ke abang, saya kasih. Tempat tidur pun tak cara. Makan ni pun tak cara, kain baju pun tak cara, harta pun tak boleh kelipah. Pakai tak sah kecek banyak lah. Hak duk royak di mulut tu tak betul. Sebab tanah tak ada. Nak betul lagu mana sebab tanah tak ada. Ni tepat yang kita nak tahu kata ittiba ikut Nabi ni penting. Hak ni kita temarilah kita pakai ikut Nabi. Apabila kita sebut gitu kita rengkah. Kalau nak royak tak kita ikut demo tu ikut banyak dah. Itu ikut Nabi sudah. Nampak tak? Lepas tu ada royak tak Nabi buat lagu tu kiri ke kanan depan ke belakang. Ulama ni duk royak. Apakah tak ada demo ni pian nak royak. Satu yang nak kita faham bukan hadis arba'in ni kita tengok an Abi Hurairah an Aisyah. Kedai bayar demo ni ambil hadis pada Abu Hurairah lalu. Gitu dah. Sebenarnya bukan lagu tu. Ada tali dia, ada jalan ni dia gitu gini. Nak boleh kasapa kita tu ya bukan seorang dua. Nampak tu tak? Ni nak kita faham masalah. Setelah daripada tu maudhu' terakhir ni iaitu hendaklah kita kena tazkiyah. Apa makna tazkiyah? Yakni kita menjangukkan amal ibadat kita dengan budi pekerti luar dan dalam. Kita tahu kata diri kita ni Tuhan suruh kita ibadat. Tuhan suruh kita ibadat. Dalam Islam kita ya ada iman, adanya apa lagi apa? Ada ibadat. Lepas tu ada ihsan.
Maqam ihsan. Maqam al-ihsan. Ihsan ni ulama yawi makna tazkiyah. Apa makna tazkiyah? Tazkiyah ni makna kata kita menjangukkan amalan ibadat kita. Kita nak jadi tok imam masalan. Kita orang dilantikkan jadi oleh ahli kampung jadi tok imam. Ataupun jadi tok khatib masalan. Ikutlah gapo tapi kita nak kecah tok imam. Kita keluar tubik daripada rumah kita ambil asmaya dengan cara molek. Nah, fadilah ambil asmaya tu banyaklah gitu gini. Baik. Kita mari ke masjid, kita niat gapo lah hati. Kita tak imam. Mari kerana nak mari semaya jadi imam ambil pahala sini. Tapi dengan sebab kita tak ada tarbiyah dan tazkiyah ni kita mari, hari ni kau nak baca wisd tak? Nampak orang ramai masjid kau nak baca wisd tak? Baca wisdak tu kena tak niat ya molek. Baca wisdak tu kena. Tapi baca kerana lain pula. Nak orang dengar. Tak ada kerana Allah. Ni. Kerana Allah ni penting. Terkadang kita Nabi suruh zayyinu aswatakum bil Quran. Hadis sahih Nabi. Hadis sahih. Hendaklah mu tu menghiaskan lidahmu, cakap pemu, suaramu dengan Quran. Baca wisdak. Sebab sunat kita nak jadikan orang jadi tok imam ni kena suara sedap. Nah kalau suara tak sedap tu, lawi kok orang lah kata, tak? Nah wi kok orang lepas kok orang lah kata. Nah suara tak sedap tu, terkadang supaya naik perahu tak agak juga baca Quran dak itu kan. Kita orang baca panjang pula. Nah pasal baca pasing wi sedap. Tuhan suruh, Nabi suruh kita mengelokkan suara kita dengan Quran. Akan tetapi go kita tu nak klik ke siapa? Kena klik pada Allah. Kerana Allah. Lepas tu kita buat molek. Apabila Tuhan terima, para malaikat pun terima, manusia yang terima. Kita ni jangan kita akid diri. Tepat orang tak ada tarbiyah ni dia suka akid diri. Kecek pe pun apa akid diri, napa nak hina orang. Kecek pen nak buat orang sedih sokmo, kecek dengan dia nak buat patah semangat sokmo, kecek tak ada jalan keluar sokmo. Dia tu orang tak ada tazkiyah tu. Walaupun orang sunnah, walaupun orang mana-mana pun kalau lagu ni dia tak ada. Walaupun ibadat dia gagah, akidah dia kena tapi tazkiyah dia tak ada, akhlak dia tak ada. Tak ada. Bukan. Yang naknya tiga-tiga tu sebagai tuku tadilah kapuh duk sekali. Barulah puyuk kita taklah kambing 2 ekor dalam tu pun tak ada masalah. Tak ada masalah apa. Ni cara yang Islam kita nak bawakan diri kita sebagai orang Islam, ahli sunnah, orang sunnah, we duduk duk situ. Barulah kita tu faham dengan cara jelas supaya kita ni pakat-pakat dapat selamat belaka. Faham tu penting. Kalaulah kita faham kena, itu adalah usaha yang betul molek dengan kehendak kita Tuhan. Terkadang kita kehendak tapi Tuhan tak kehendak, ya tak jadi. Tuhan kata wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kita ada kehendak tapi kehendak kita tak betul dengan kehendak kita Tuhan, ya tak jadi. Ni nak ayat kata kita tak ada kuasa Tuhan witangi, tapi kuasa kita bukanlah bahasa Arab panggil mustaqillan. Gapo mustaqillan? Makna bukan kuasa yang dok sore dak. Ia terhenti dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala kehendak. Situlah tempat yang kita nak mari muzakarah dengan ahli di kampung Bangunaka ni lah. Sekadar ni lah insya-Allah pada perjumpaan ni. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.